Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Khairul selaku pengacara dan juga penghubung pengurusi yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah, para peserta sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 5 hari bulan Jun bersamaan dengan 5 Zulqa'dah. Tahun ni kita sama, Jun dengan Zulqa'dah dia mari sekali, mari serentak. Jadi tarikh pun mudah ingat. Dan Alhamdulillah, bila kita masuk je bulan Zulqa'dah, bermakna ada agenda besar yang kita akan lalui, iaitulah kita akan bertemu dengan musim haji dan kita akan bertemu dengan ibadat korban dan kita akan bertemu dengan beberapa amalan-amalan yang dianjurkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya para jemaah sekalian, amalan-amalan hak sunnah ni banyak. Cuma kadang-kadang terlepas. Orang panggil, dalam bahasa orang muda hari ni, dia panggil terlepas pandang. Sebenarnya terlepas pandang ke, terlepas tak cara ke, terlepas tak mengaji ke, banyak benda terlepas tu. Tapi supaya tidak salah kita, jadi hak terlepasnya pandang. Walaupun kita tak tahulah mana, kita tidak bicara banyak, maka itu dia panggil terlepas pandang. Tetapi menjadi kewajipan kepada kita para pendakwah memperingatkan masyarakat kita ni dengan setiap mari musim ibadat dan disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita kena pergi. Kita sini awal-awal lagi, walaupun pengurusi kata tadi ada satu lagi kuliah, mungkin untuk dia tu dalam bab hukum hakam korban tu kita serah dia. Kita ambil malam ni tentang hikmah di sebalik kenapa kita kena berkorban. Hikmah di sebalik kita kena berkorban. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang korban, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tengok ayat ni, tuan-tuan yang ada Quran boleh buka. Alhamdulillah, ramai di kalangan ahli jemaah kita ni, ahli ilmu yang mencinta kepada ilmu ni, dia suka mengaji Quran. Dia panggil ilmu tadabbur Quran. Sebab kita ni kadang-kadang ilmu tadabbur yang boleh kita faham Al-Quran tak berapa sungguh, kita lebih kuat sungguh kepada ilmu taranum Quran. Taranum tu tak salah, dah kita boleh mengaji. Sebagaimana imam kita ni pun tarah dia tarah qari. Bila baca tu kalau panjang sikit pun rasa tidak nak marah, tapi kalau pendek tu rasa nak marah. Dia terbalik pula dah. Tapi kalau orang marah sorang tak apa nak jadi. Kalau salahnya panjang sikit, Allahnya terperasan molek tu iman ni. Tapi kalau suara sedap, kita pula nak marah, pendeknya tu. Dalam suratul Hajj, tuan-tuan tanda dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj, Allah SWT sebut kepada kita, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah kata bukan tak sampai ke Tuhan daging, darah, aku tidak nak. Aku suruh sembelih korban untuk kamu makan. Tetapi hak Tuhan nak ambil nilaiannya,
Hak nak ambil harga daripada kita korban tu apa dia? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Hak aku nak ambilnya takwa. Kadzalika sakhkharaha lakum. Allah Ta'ala permudahkan urusan korban ni untuk kita. Tuan-tuan duduk di Malaysia ni tak apa masyhur dengan sembelih unta. Kita duduk negeri Arab, sembelih unta ni di antara hayawan yang paling besar. Nak banding dengan lembu besar dia. Dengan kambing jauh lagi. Tapi dialah di antara hayawan yang mudah nak sembelih. Dengan boleh lagi kejap Kelantan ni. Orang Kelantan kata mudah basah senang kira. Apa dia? Unta. Jadi Allah kata kadzalika sakhkharaha lakum. Allah Taala permudahkan urusan nak sembelih ni kepada kamu litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allah Taala kata litukabbirullah supaya kamu Allah Taala nak bagi supaya kamu mengagungkan Allah. Supaya kita membesarkan Allah Taala dalam syiar ibadat kurban yang kita ada ini. Supaya apa? Kita kata korban itu satu ibadat. Habis berhenti sakat sembelih, gola, pakat makan, berhenti situ lah. Banyak lagi. Maka itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita kata litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allah Ta'ala kata ambillah khabar gembira kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini kita tengok dari sudut, kita tadabbur dari sudut makna ayat. Yang baru masuk tu boleh buka surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 37. Ayat 37. Sebelum daripada 37, tuan-tuan kena tengok belakang lagi. Ayat 34 lah. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat tu ada amalan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia. Kemudian mari ayat 36 wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillah. Al budna itu mana unta. Allah Taala jadi salah satu daripada syiar amalan yang disyariatkan dalam agama Allah Azza wa Jalla ini. Kemudian baru marilah kepada kita ni, iaitulah tentang kurban. Lan yanalallahu luhumha. Tuhan kata aku bukan aku tidak nak ambil daging. Tidak nak ambil darah. Darah tu tumpah. Kita orang Islam ni tak boleh ambil darah. Walaupun sebahagian daripada orang bukan Islam, darah tu dia tak ada. Dia beku darah tu, demo kata. Dia kata macam hati darah tu. Sebab hati ni pun darah. Dia boleh bekukan, dia boleh jadi, kalau goreng jadi macam hati. Tapi jangan terang, haram benda tu makan. Dia panggil damam masfuhan. Darah yang mengalir itu tak boleh kita guna. Darah yang mengalir tidak boleh kita ambil. Maka Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kepada kita sembelih korban untuk apa? Supaya kita menyebut nama Allah ketika berkorban. Selepas daripada kita sembelih, kita makan dengan menyebut nama Allah. Nabi SAW perintahkan kepada kita umat Islam tak boleh berpuasa pada hari raya korban. Pasal apa? Dalam hadis Nabi sebut ayyamu mina, hari mina tu mana hari kita boleh korban tu. Ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah, hari makan, hari minum, hari berzikir. Kitanya ambil hak dua ke sampai tiga-tiga. Takut hari raya ni pakai dua tu yang ambilnya. Hari makan dengan hari minum, hari berzikir tak bunyi. Lah. Raya haji, tuan-tuan nampak tak? Bila kita mari hari raya haji, kita akan takbir sampai berapa hari? Ingat jawab selalu. Pasal nak suruh nampak kemah kita malah dah. 4 hari. Bermula daripada hari raya dengan hari tasyrik 11, 12, 13. Tak boleh puasa. Hari ni hari makan, hari minum, hari berzikir. Mana kita boleh, dia panggil takbir muqayyad. Setiap kali lepas sembahyang kita akan bertakbir. Itu dia panggil takbir ada dua. Takbir muqayyad dan takbir mutlak. Takbir mutlak ni daripada awal Zulhijjah lagi kita sudah diminta supaya bertakbir banyak. Kita kena ingat para jemaah sekalian, bila mari awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah, dalam hadis Nabi sallallahu, Nabi beritahu, dia kata apa?
Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin, tidak ada mana-mana hari yang kita lakukan amal soleh padanya sangat disayangi, disukai oleh Allah Azza wa Jalla lebih daripada hari 10 awal Zulhijjah. Fa aksiru fihinna minat tahlili wat takbir, maka kita kena berbanyakkan berzikir pada awal Zulhijjah itu lagi. Kata di para ulama, khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari dalam dunia ni iaitulah hari awal Zulhijjah. Berapa hari lagi nak mari awal Zulhijjah kita ni? Tak lama dah ni. Jangan terlupa. Kita tulis besar-besar dalam grup kita ni, tulis bila masuk 1 Zulhijjah, khairu ayyamid dunya, ini adalah merupakan sudah datang kepada kita hari yang terbaik dalam dunia. Baru kita bahasa. Ini antara benda sunnah yang perlu dihidupkan. Patut apa kita boleh buat? Kita boleh banyak takbir, kita banyak tahmid, kita banyak tahlil, bertakbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan kita boleh banyakkan ibadat-ibadat kerana hari yang terbaik. Hai, pelik tu Ustaz. Biasa kita duduk dengar hari terbaik ni 10 akhir Ramadan. Lagi tu kah? Kau ada kontra malam ni? Canggah? Tak. 10 akhir Ramadan, malam, layali, malam 10 itu malam yang terbaik. Sebab di sana ada terdapat malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Kita letak situ. Tapi ingat, hari yang terbaik 10 awal Zulhijjah. Sebab apa 10 awal Zulhijjah terbaik? Tuan-tuan tanda, kerana kita terdapatnya pada hari tersebut, pada masa tu dia panggil Yaum Arafah, hari Arafah. Hari Arafah ni hari ke berapa? Hari Arafah tu bila? Ayatlah nak dengar ni. Hari 9 Zulhijjah. Ingatlah. Kita ni semua hari ingat belakang, kecuali hari hok besar dalam Islam tak apa jadi. Ni pasal apa? Nah. Oh, hari raya Cina ingat. Raya India ingat ke tak? Ingat. Dalilnya sekali-sekala kita tanya, orang ajak cukur anak. Cukurlah kita, lepas cukur ingat ke cumik makan kambing. Dia kata kambing tak melih lagi Ustaz. Kata nak melih bila? Hari dia Bali. Kata apa kena mengena dengan anak kita dengan India tu? Hari raya Cina, tak? Apa kena mengena anak kita dengan Yahoma tu? Kita Islam apa yang duduk tunggu hari tu? Ini kita ni kadang-kadang apabila kempen tidak kuat, ini tanggungjawab kita ni, para asatizah, para pendakwah ni, mesti kempen letak dalam takwim jadual umat Islam ni bermula daripada puasa Ramadan. Mari bulan Syawal kita ada puasa 6 hari Syawal, mari bulan Zulqa'dah kita break sekejap situ, tak ada puasa khas kecuali hari Isnin Khamis, dan pada hari dia panggil hari apa? Hari putih, itu kita ada. Bila mari awal Zulhijjah, kita puasa secara umum kerana itu khairu ayyamid dunya, hari terbaik dalam dunia. Mana? Jadi hari terbaik ini sebab di sana terdapat apa? Terdapat hari Arafah, dan selepas daripada hari Arafah dia panggil Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang besar itu, iaitulah hari raya Adha. Dia kata hari haji Akbar ni hari buku hari Jumaat. Sedap juga. Soalan kita jawab selalu soalan tuan belum tanya lagi saya jawab. Kau nak tanya pakai jawab. Kita ke biasa ke kalau orang pergi, kebetulan kita pergi haji tahun ni wukuf hari Arafah. Oh suka. Dia kata semua bertuah lah awak boleh haji akbar tahun ni. Haji akbar ni besar mana pahala dia? Jangan tulis dengar cerita ya. Pahala dia lebih baik daripada 70 kali haji daripada hari biasa, daripada tahun biasa. Sandaran dia tidak ada. Yang adanya dalam Quran Tuhan kata wa azanu minallah yaumul hajjil akbar, hari haji akbar tu iaitulah hari raya. Sebab apa hari raya nama haji akbar? Sebab terkumpul banyak amalan haji dan juga hari iraqatid dima, hari itulah hari kita akan menumpahkan darah kurban yang begitu banyak. Maka Allah SWT sebut, aku menjadikan kepada kamu untuk kurban untuk apa? Untuk kita mengingati nama Allah Azza wa Jalla. Sebab itu bila kita kurban, kita bertakbir sama wa kabbar,
kata di sahabat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia nak sembelih korban, dia bertakbir dan Nabi kita baca bismillah. Mana kita hidupkan sunnah. Setiap kali lepas solat juga pada hari tasyrik yang ketiga, termasuk hari raya, kita bertakbir. Walitukabbirullah, mana kita kena bertakbir mengagungkan Allah Azza wa Jalla, walitukabbirullah ala ma hadakum, di atas apa yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Apa dia Tuhan anugerahkan kepada kita, iaitu nikmat-nikmat korban yang begitu banyak dan nikmat Islam yang Allah Taala beri kepada kita. Kita kata alhamdulillah. Baik, kemudian pada zaman dulu, dalam tafsir cerita, tafsir Ibnu Katsir, dia kata orang jahiliyah dulu, orang zaman jahiliyah dulu, bila dia sembelih hayawan pada hari haji ni, dia ambil darah tu pergi comor di apa ni, di Kaabah. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni mungkin baru masuk Islam juga. Dia kata nahnu ahaqqu an nandah. Kita lebih berhak lagi untuk nak comor darah ni. Tu jahiliyah. Fa anzalallah, Allah Taala turunkan ayat ini, lan yanalallaha luhumha wala dima'ha. Tuhan kata aku tak nak darah dengan daging, maka kamu. Tapi yang Allah Taala naknya walakin yanaluhu taqwa minkum, maka Allah Taala nak kita bertakwa sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila Tuhan nak bertakwa, nak kita takwa, maka ketika itulah para jemaah sekalian, kita kena pergi cari korban ni hak baik-baik, jangan cari hak paling kurus sekali. Nah, kita dak habis kapur dia pusing sana pusing sini, pasal apa tu? Nak cari berapa harga. Akhir sekali jumpa hak paling murah sekali daging. Hak paling murah sekali boleh ke dia? 300 ke berapa? Hak mahal-mahal berapa sini korban? 900. Berapa? 900. 9. Oh, 9 tak besar. Hak tengah-tengah sikit. 900. Hak paling murah. Tapi 900 paling murah tu boleh jamu orang dah. Ada isi. Dia tak isi, dia pergi cari lagi hak 200-300 setengah. Nak kata berapa? Allahu Akbar. Lepas maya zuhur tu sengih tangga masjid, tuan-tuan jemput mari rumah makan sup tulai. Tak pakai sup tulai gua nak bagi tak ada isi. Lah. Kata Nabi SAW, dia mula dengan apa? Nabi kata dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini. Dia korban dengan 2 kibas yang besar. Warna putih campur hitam yang bertanduk, maknanya nak hak besar. Sebab layan yanaluhu taqwa. Tanda kita takwa itu kita berkorban. Itu maknanya takwa. Jadi pasal itulah para jemaah sekalian, sebab apa setiap tahun kita berkorban? Kenapa? Setiap kali orang pergi Mekah, haji ke umrah, mesti pusing tawaf Baitullahil Haram. Sa'i di antara Safa dengan Marwah, jalan sana sini. Sa'i antara Safa dengan Marwah tu bukannya dekat tu tuan-tuan. 7 kali pusing. Dekat-dekat dengan 3 km berjalan. Lepas tu pula hari haji pula, daripada tempat kita kemah orang Malaysia di Muaisib, nak pergi melontar di tempat melontar jamrah, kita ukur lebih kurang 7 km ataupun lebih. Berjalan semata-mata pergi bismillah Allahu Akbar, lontar pula batu dengan anak jari je. Kalau pergi batu besar ni, jawabnya kepala orang lah pecah. Kenapa itu terjadi? Kenapa disyariatkan? Ini kita nak cari hikmah. Kenapa disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita? Maka disitulah kata di para ulama, waktu kita nak berkorban, ketika itulah kita kena berfikir, kita kena mengkaji, ingat balik sejarah, siapa yang mula-mula berkorban yang disyariatkan kepada umat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah bila kita pergi Mekah, kita kena ingat korban dan pengorbanan. Ada 2 perkara. Korban dan pengorbanan. Mula-mula start Nabi Allah Ibrahim AS. Bila dia boleh anak, Ismail nama anak dia. Dah lah nak boleh anak ni sudah tua. Baru boleh anak. Allah Ta'ala perintahkan pula Ibrahim, membawa anakmu dengan isterimu Hajar, gimana? Pergi Mekah. Siapa di Mekah?
tinggal dua orang ni di Mekah. Sudah. Gi tinggal pula dah. Allahu Akbar. Kalau gi tawah-tawah balik semula, tak ada masalah. Pergi Mekah tinggal. Kita nak tinggal anak di rumah, nenek ada, tok ki ada, mak saudara ada. Banyak kali mikir juga tak. Aku nak pergi Mekah ni anak kecil ni. Ni pergi tinggal anak kecil dengan mak dia di tempat yang tak ada manusia, tak ada pokok-pokok. Itu dia panggil pengorbanan. Ibrahim pergi. Kita dengar cerita malam ni dah. Nah, sedap juga dengar cerita lama-lama tak dengar. Bila sampai Mekah, Ibrahim letak isteri dia Hajar dengan anak dia Ismail di tepi tapak Kaabah. Dekat dengan tapak Kaabah. Dia pun berdoa, Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggal sebahagian daripada zuriat aku ni dekat dengan tapak rumahmu. Inda baitik Rabbana liyuqimus salah. Tengok. Rabbana liyuqimus salah, supaya mereka mendirikan solat di sini. Ibrahim tak kata aku tinggal sini nak suruh dia jadi ketua, nak suruh dia jadi Perdana Menteri, jadi Presiden Mekah ni. Tak. Rabbana liyuqimus salah. Jadi bila dia letak anak dia, letak isteri dia, Ibrahim paling nak balik ke Palestin. Dia duduk di Syam, di Palestin. Isteri dia ikut, turut belakang. Ibrahim, ila aina? Kalau bahasa kita agak abahil ada. Baru nampak sedap sikit. Abahil. Nak pergi ke mana tu? Ibrahim tak paling. Kita ni kalau orang panggil anak kecil paling acak-acak tak jadi gelik. Kena pergi nyok-nyok jalan. Hajar tanya lagi. Ila aina ya Ibrahim? Nak pergi mana Ibrahim? Jalan. Kali yang ketiga dia tanya nak pergi mana, Ibrahim tak jawab. Dia pun tanya. Ini dia panggil pengorbanan. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Ibrahim, mu tinggal aku dua beranak sini, Allah kau suruh? Jawab Ibrahim, bala amarani Rabbi. Ya, aku lakukan ini dengan perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Bila Hajar dengar perintah Allah, dia jawab apa tuan-tuan? Izhab. Izan lan yudayyi'an Allah. Kalau gitu, gilah. Allah Ta'ala tidak akan hampakan kehidupan kami berdua di sini. Dia pun pusing balik. Tinggal ada Ibrahim, tak cara dia, pusing balik, pergi tengok anak dia dekat dengan tapak Kaabah. Kalau kita tanya muslimat kita sini, 3 kali tanya tok lelaki, nak pergi mana tak jawab. Nyo tinggal pula di tempat tak ada orang. Agak-agak berapa baku supah tobik malam tu. Bahasa orang tua buat tebiak macam-macam bunyi dah lah tu dah. Hajar. Tapi soalan dia soalan yang cukup mantap. Allahu amaraka. Ibrahim, Allah kau suruh tinggal aku sini. Ibrahim kata bala. Allah suruh izhab. Gi. Allah lan yudayyi'an Allah. Allah tak akan sia-siakan kami di sini. Tuan-tuan bayangkan. Ibrahim berdoa, Rabbi, aku tinggal sebagai aku fi wadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tak ada orang. Kalau tempat ada orang kita kata munasabah juga. Nak tinggal anak-anak pun ni tempat tak ada orang. Macam mana kita nak mikir tempat tak ada orang tu, apa yang kita nak buat? Maka di situlah, di sinilah cerita pengorbanan dan cerita korban yang tuan-tuan kena hidupkan setiap tahun. Ingat cerita. Baik. Rasa tuan-tuan tak buit di tengah jalan gitu tak? Tak habis lagi cerita tu. Ibrahim balik ke Syam, balik ke Palestin. Tiba-tiba dia mari pula. Dia panggil dia Ibrahim ni, dia Syam dengan Palestin dengan Madinah dengan Mekah ni jauh. Sebulan perjalanan. Sebulan balik. Tapi Allah Ibrahim AS ni, Allah Ta'ala beri kepada dia burak, hayawan dia, kenderaan dia tu. Kalau Nabi naik Malai Serat Merah tu, laju kali tunjuk siapa. Tak lama Ibrahim mari pula.
Dia kata Ismail, ya waladi, Allah Ta'ala perintahkan aku supaya sembelihmu. Ini dia panggil cerita yang menyayatkan hati kitanya bila apa ni, Ibrahim bagi tahu kepada anak dia, Allah Ta'ala perintahkan aku sembelihmu. Inni azbahuk fanzur maza tara ya Rabb. Tengok ayat dalam surah As-Saffat, tulis surah As-Saffat ayat 102. Tuan-tuan kena buka Quran lah. Kita ngaji tadabbur sini. Sekali pagi-pagi tadabbur. Falamma balagha ma'hu sa'ya, bila Ismail dia pandai dah, boleh bekerja dah, besar adalah kita kata, Ibrahim mari Mekah, panggil anak dia Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ismail, aku tengok dalam mimpi aku sembelihmu. Fanzur madza tara, kita bicara dua beranak lah. Apa pandangan kamu tentang mimpi aku ni? Kau nak agak? Kalau orang lain dah, Allah ayo tidur tak basuh kaki berkali. Tidak pak kita ni, kalau orang mimpi dia panggil tidur tak basuh kaki. Ada patwa lah gitu. Itu patwa tu. Hak sunnahnya tidur kena ambil wudu. Ambil wudu masuk basuh kaki tu. Kita ni bahasa jenis mengajar itu ni patwa tak habis. Nak tidur basuh kaki. Hak sunnahnya tidur ambil wudu, basuh daripada muka sampai kaki. Tu baru kemah. Ismail ni dah lah kena tinggal besar-besar sikit, ayah mai raya, dia mimpi nak sembelih anak dia. Tuan-tuan bayangkan. Tadi kita bicara tentang mak dia sabar. Hak ni anak pula, watak anak pula macam mana? Qala ya abatif al ma tu'mar. Ayah, bapa, buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau dapati aku ni termasuk anak yang sabar. Surah apa tadi kita sebut? Surah As-Saffat. Surah As-Saffat, boleh, ayat 102. Jadi dia orang ni pun, falamma aslama wa tallahu lil jabin, Ibrahim pun nak laksanakan perintah dia ni, perintah Allah SWT supaya sembelih anak dia tadi, rebahlah Ismail. Allahu Akbar. Tepat dia kata di Mina berlaku peristiwa tersebut. Bila Ibrahim rebah, tiba-tiba dia dengar suara wanadainahu ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, benar mimpi kamu betul, bukan dirasuk oleh syaitan. Inna kadzalika nazil muhsinin, demikianlah kami balah orang-orang yang baik. Inna hadza lahwal bala'ul mubin, ini adalah merupakan ujian besar Allah Ta'ala ke atas kamu. Wa fadainahu bizibhin azim, sekarang ni malaikat buat mari kibah yang besar untuk disembelih ganti Ismail. Baik para jemaah sekalian, cerita ringkas. Tetapi kata di para ulama fi qissatil udhiyah, cerita sembelih Nabi Ibrahim kepada Ismail ini daripada awalnya sampai ke akhir adalah merupakan cerita yang mengandungi pengajaran yang begitu besar. Pengajaran yang pertama, ini kena tulis tuan-tuan. Kita nak tulis malam ni. Kalau boleh 10. Tak boleh 10, 5. Ada. Ana sebut 5, tuan-tuan tambah 5. Boleh ke tak boleh? Tak apa nak jawab dia dah. Kita nak suruh semangat ni, nak suruh pakat mikir. Ini dipanggil ilmu tadabbur. Bila kita baca ayat, kita bawa keluarkan dia punya faedah yang kita boleh belajar. Faedah yang pertama itu dipanggil hikmah, korban dan pengorbanan. Faedah yang pertama, siapa dia? Ibrahim. Allah Ta'ala gambarkan, inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim seorang dia tu dianggap sebagai ummah. Sebab apa? Waktu dia budak lagi, ayah dia tokai berhala. Bukan cakap penyembah, tokai buat berhala pok dia. Ada kira ke tidak, Tuhan tak sebut, kita pun tak sedut korek cari. Tokai berhala. Dia mari berujuh dengan ayah dia.
Tapi ingat, anak-anak yang nak betul kepahaman orang tua, jangan agresif. Jangan pergi cakap pinggir, bahasa jenis orang tua semua berhala, sesak lah. Jangan. Dia mari cakap ayah dia, ya abati. Ayahku. Wahai ayahku, aku tengok hang buat ni tak kena. Tapi dengan bahasa yang cukup lunak, yang cukup baik. Tapi tuan-tuan kena ingat, orang yang nak menegur perbuatan yang lama-lama ni pasti akan menerima risiko yang besar. Akhir kali ayah dia kata apa? La illam tantahi. Ibrahim, kalau mu tak berhenti juga, duk bercakap banyak juga, duk kecek juga benda gini, la arjumannak, kami akan rejam kamu. Maknanya fenomena puak-puak kafir ni, dengan mana-mana nabi pun dalam Quran sebut la arjumannaka, semua kata aku akan rejam, aku akan lontar kamu dengan batu, dengan kayu. Akhir sekali Ibrahim terpaksa kena akur, berhenti sekejap. Tapi Ibrahim kana ummah. Maknanya perjuangan Nabi Ibrahim, millat abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina, Allah namakan agama datuk kamu Ibrahim. Maka Ibrahim, apa dia agama ini bawa? Agama tauhid kepada Allah, nak memurnikan akidah umat. Ini menjadi tanggungjawab kita hari ini. Bila kita sebut tentang korban, kita mula dengan akidah, membetulkan akidah masyarakat. Sekarang ini tuan-tuan, makin hari makin celaru kita punya masyarakat. Bunyi nak masuk dalam hutan, sungguh cari penjaga hutan. Pelik. Waktu turun rumah baca molek-molek, bismillah tawakkaltu ala Allah. Bila sampai tepi laut, minta ngetok ayah penjaga laut, anak cucu nak lalu. Orang tepi laut ni dia minta dengan siapa dia? Kalau nak naik buk, kalau nak naik apa? Tak. Kalau masuk dalam hutan, minta dengan orang ni. Kalau nak naik, nak pergi ke laut, minta dengan siapa? Zaman-zaman dulu lah, zaman-zaman orang-orang yang tak mengaji dulu, dia minta dengan siapa? Takut ada lah maklumat kita nak dengar juga. Ada penjaga hatu laut. Lo ni minta dengan maritim dia panggil. Tak, minta lalu tu, minta lesen tu cerita lain. Bukan hak tu. Hak kita naknya bila nak turun laut, minta penjaga laut amankan, damaikan kita. La. Ibrahim alaihissalam sifat dia nya murnikan tauhid, nak jaga tauhid. Sebab itulah di antara doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa bani an na'budal aslam. Tuan-tuan tanda dalam Quran ni beberapa doa Nabi Ibrahim, kalau dia berdoa, dia tak doa seorang dia. Dia doa untuk dia dan zuriat dia. Kena ingat. Mana setiap kali kita angkat tangan berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya wa dzurriyyati. Ingat. Ya Allah, ampunkan dosa aku, dua ibu bapa aku, zuriat aku. Ibrahim doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ni, anak cucu aku mendirikan solat dan zuriat aku. Dosa. Bila dia berdoa tentang tauhid, wajnubni wa bani ya an na'budal aslam, jauhkan aku dan anak cucu aku daripada sembah berhala. Itu jaga tauhid. Dan di antara doa Nabi Ibrahim juga, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan. Itu dia panggil nak jaga akhlak kita ni, supaya kita bila dibangkit oleh Allah Azza wa Jalla, pada masa tu semua manusia akan didedahkan segala rahsia, yauma tublas saraid, didedahkan segala rahsia. Baik, kita beri sikit-sikit, kalau tidak tak habis ni. Yang pertama, apa dia? Mengenali Ibrahim sebagai tokoh pejuang tauhid yang nak memurnikan tauhid umat daripada sebarang bentuk perkara yang tak baik. Yang kedua, dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, al-walad mabkhalatun wa majidbanah. Coba tengok hadis. Riwayat siapa? Anak ni menyebabkan kita jadi bakhil, jadi penakut. Sebab anak. Kita lah ni, dengan orang lain, berani. Tak? Oh berani, tegur orang ni. Tapi kalau bini kita tak untuk aurat, berani tak berani nak tegur? Nak gimana tu? Pasal malam. Pakaiannya tak untuk aurat. Baju kelawar kau, baju ikutlah. Baju gapo. Yang penting tak untuk aurat. Tak wagi kan marah. Nak wagi nak buat pakaian tak molek. Wagi juga. Bila-bila naik kereta ngepek. Pakai lagu ni. Buat malu kau orang. Pakai lagu ni malu kau orang apa? Wagi ke tak wagi?
Wagi, pasal apa tak puasa apa wagi? Oh, ngaku ya orang sini. Takut dia kata. Tidak takut saya dah. Maknanya di antara contoh apa ni, manusia ni dipanggil anak, sebab kita ni jadi penakut dengan sebab apa? Sebab anak beranak kita jadi takut. Dia kata mabkhalatun majbanah. Nah, ingat molek. Tapi dalam masalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita tentang sikap Ibrahim. Tengok, mula-mula isteri dia, yang kedua anak dia. Dia boleh tinggal isteri yang masih muda dengan anak kecil kerana perintah Allah Azza wa Jalla. Payah nak cari pengorbanan lagu ni. Kita ni, kita tidak suruh tinggal anak koseh-koseh. Ni ada setengah orang ni, ayah duk tidur di masjid. Nah, anak duk congek mutu dalam kapur. Tak jadi lagi tu. Kita kena bersama. Sebab itulah kalau kita berjuang nak menegakkan Islam, kita kena gerak semua sekali, daripada kita, isteri, anak-anak, biar duduk sekali dengan kita. Ni kita duduk alik ni, dia duduk alik tu. Masalah juga dah. Main dengan belaga warna ni pun tak setuju angin juga kita. Kena serupa. Kalau ayah suka pergi masjid, heret anak pergi masjid. Jangan ayah duduk masjid tengangur dengan ustaz ceramah. Anak dia duduk buah di kedai kopi semaya pun duduk. Jadi kerja dia. Mana kita kena ambil cana. Masalah nak jaga pendidikan anak-anak ni kena besar. Ni kita ada ayah tidur di masjid, kita anak-anak dia tu duduk main kursi. Jangan. Mesti bertanggungjawab. Tengok Nabi Ibrahim AS, dia boleh bawa isteri dia, anak dia yang begitu besar pendidikan, iaitulah dengan perintah Allah, dia boleh tinggal. Isterinya pula, bukan sebarangan. Sebab itulah bila kita pergi haji, pergi umrah, bila kita tak sa'i di antara Safa dengan Marwah, di lembah, di wadi tu, lah ni tak ada wadi dah, adanya tanda hijau. Perasan ke tidak? Bila siapa dapat tanda hijau, tidak kita diminta supaya berlari situ. Kena hunggar. Dia panggil berlari anak. Hunggar deras sikit. Tapi orang perempuan tak boleh hunggar. Jadi bila kita cerita hal ni, orang perempuan dia bantah. Dia kata, ustaz, bukankah cerita berlari di sini hajar? Apa ya orang laki-laki rapah hak kita? Nak jawab mana sedap juga tu. Asal hunggar di antara Safa dengan Marwah tu, tempat tanda hijau tu, Ibrahim ke Hajar? Hajar. Tapi kenapa lah ni kita orang enggak? Isteri tak boleh lari, kena jalan selo-selo. Pasal apa? Siapa dia boleh jawab? Ada minyak atar kau boleh hadiah. Kita tanya pengajar, dia minyak atar banyak. Nah, kita ni bawa lari zaman tu, tapi zaman kita lah ni, kita mana? Maknanya dari sudut muru'ah Marwah, tak so orang tino hunggar depan orang laki-laki. Yalah. Ambil buku, beri hadiah buku tu. Beri sungguh. Kita janji beri. Maknanya pada zaman tu hajar seorang. Dia yang berlari sebab apa? Sebab dia bila dia jalan, siapa di lembah dia tak nampak anak dia. Dia berlari cepat naik atas bukit pula, nampak anak dia, nak jaga anak. Tapi zaman kita hari ni, kenapa suami kena lari? Jawab dianya, supaya suami bertanggungjawab. Rasa susah, rasa payah bila kita pergi ke depan, berhenti pula cari hajah duk mana. Nampak ada rasa saya situ. Ini perasaan, tapi orang tak perasaan marah pula. Allah, jalan slow pula dah. Memang dia tak boleh lari, kita jadi slow, kita tunggulah depan tu. Itu dia panggil menimbulkan perasaan kasih sayang. Bagaimana Hajar ditinggalkan, tapi kita hari ini juga memupuk kasih sayang. Di saat kita melakukan ibadat, kita teringat kepada kisah Sayyidatina Hajar yang begitu besar pengorbanannya. Sepatah dia jawab, Allah yang suruh, Hajar kata pergi, tak ada berita apa. Hei, kita hari ini nak berkorban bukan susah, bukan senang. Nak tukar suruh baca ni. Suruh pakai hak telekuh hak comel sikit ya. Nak daripada hak belik tekak biar labu sikit. Tutup aurat kata orang. Hak tu pun payah. Oh.
No suruh telekor labuh belakang jadi muslimat. Jadi muslimat dia buat dia. Dia panggil telekor muslimat ke? Jenis telekor labuh ni. Kita tidak kata asal kalau kita muslimat, telekor tu lah kita kena pakai. Jangan duduk main hok belit tekor. Itu hajar. Kemudian bila mari pula kepada Ismail, contoh anak yang sangat taat pada ayah dia. Tengok dalam ayat kita baca tadi, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, buatlah hak Tuhan suruh. Baik. Sebelum sampai kepada perintah itu, Nabi Ibrahim terima perintah sembelih anak dia melalui apa? Melalui apa? Tadi ayat Quran baca dulu. Inni ara fil manam, aku tengok dalam mimpi. Menerima arahan dalam mimpi. Adakah mimpi lain daripada Nabi boleh pakai? Kat kita lah ni banyak orang mari ikut mimpi ni. Banyak kata banyak. Ni kes dia panggil kes depression, kes orang stres ni. Hak terjun jambatan apa ada, hak semelih anak pun ada. Ni mari daripada mimpi. Mari daripada mimpi, mari daripada orang panggil ni kelentung kepada toksik. Jangan main. Dia banyak. Kalau orang main, hak ni amalan hamba ni mari daripada mimpi, hak ni dia mari mimpi, tak usah pakai belaka. Mimpi para nabi saja yang dibenarkan untuk kita terima, mimpi orang lain tak ada. Kita tak kata dia bohong, muka kita tak tengok. Mimpi ni dia seorang yang tengoknya. Tak ada nak kesan. Kalau kita boleh bawa pergi hospital, biar hospital scan dalam otak dia, betul dia mimpi, sedap juga. Nah, ni tidak. Hok sedap lagi tuan-tuan. Amalan saya ni bukan cakap bukan terima dalam mimpi. Dia pergi Madinah, Nabi tu ambil dalam kubur, holok tangan, salam ke dia, ni amalan kita. Dia panggil yaqazatan. Kau tak aja dengar yaqazah sini. Yaqazah. Tu sedap lagi tu. Lo ni yaqazah ni. Kita nak suruh orang mari masjid kita ni ramai, kita declare Nabi mari semaya di masjid kita ni. Istihar tak kira. Enggak pasal kaimuh kita pas ni. Nabi mari semaya sini. Boleh percaya pula orang tu. Hak ni hak pelik lagi pula ni sehari dua ni, dia panggil tanasukhul arwah. Roh ni boleh berpindah daripada orang ni ke orang ni. Lama dah kita dah baca ni. Ana masa belajar dulu kita buat kajian tentang dia panggil tahdirul arwah. Satu kumpulan je ni menyeru ruh. Ni pergi kubur pak orang mati, panggil ruh suruh mari. Tu ada satu-satu kumpulan. So lagi dia panggil tanasukh arwah, mana ruh tu boleh berpindah daripada tubuh kepada tubuh lain. Ini semua ni ajaran-ajaran yang di luar daripada syariat Islam, kita jangan duk berhati-hati. Jadi kalau orang mimpi, dakwa dia bermimpi menggunakan hujah mimpi, kita kata mimpi bukan hujah. Kecuali mimpi Nabi. Mimpi Nabi Ibrahim. Sebab tu anak dia Ismail, Nabi juga, dia terima. If'al ma tu'mar. Allah Ta'ala sebut, laqad saddaqtar ru'ya. Betul mimpi kamu. Tak mimpi orang lain, siapa nak jamin? Kalau tidak sedap lah kitanya. Dah, kita duduk dia gini, saya mimpi semalam. Mimpi sekian-sekian Allah Ta'ala suruh buat begini. Kita boleh. Tapi masalahnya, kalau sudah jadi pengikut ajaran yang pelik-pelik, dah, tuan-tuan duduk sini, ajaran kerajaan langit, tak mati-mati pakai ni, duduk atas langit situ. Demosi ni sekat langit yang naiknya. Dekat dengan kapur kita ni. Tak siapa ayat kapur mana malu kau ke. Naik ke arah nah kajian dia. Ke arah. Dia tak pergi semaya jemaah apa dia. Pejabat agama mari cek. Kenapa tak semaya jemaah? Nak semaya ke mana? Dia tengok di arah tuk email hak semaya ni tak sah belaka. Oh, kata besar lagi. Kalau kawasan kita ni ada kerajaan langit, hak kawasan kapur kita ni kerajaan arah tinggi lagi. Tapi orang tunjuk kita dalam internet sehari dua ni, terkenal dalam internet Al-Arif Billah sebagai seorang wali Allah yang besar. Ramai orang pakat mari cari. Kita pun pening. Kita sini panggil ajaran sesat, demo di Kuala Lumpur ni, tubik dalam internet, dalam Facebook, pakat maik apa terbang, nak mari cari ambil berkat dengan tu wali sini. Wali berapa semaya pun dok. Menak kita lagi ni tuan-tuan. Kita ni cerita Nabi Ibrahim ni. Dia gila lain pasal cerita mimpi bukan hujah. Ada betul Nabi sebut di akhir zaman nanti ru'yal mukmin, mimpi orang mukmin, orang soleh di akhir zaman sebahagian daripada mimpi para nabi. Maknanya ada yang benar. Tapi kita nak kata apa? Kalau mimpi yang menyalahi peraturan syariat, kita tak sadar pakai belakang. Baik. Itu Nabi Ibrahim AS. Bila mari kepada Nabi Ismail, anak yang soleh, anak yang dengar kata ibu bapa.
Anak yang taat, Allah Ta'ala beri keberkatan kepada dia. Keturunan Nabi Ibrahim bagi dua. Keturunan dia mari daripada Ishak, mari daripada Yakub, itu dia panggil Bani Israel, duduk di Syam, di Palestin. Keturunan anak dia melalui Ismail, timbulnya Arab. Puak Arab ni mari sini. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Ismail. Dia bukan mari daripada Bani Israel. Semua itu mari daripada sulalah Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim, hikmah dia mari letak anak di sini, Rabbana liyuqimus salah, maka itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Pengorbanan itu besar. Jadi kita para jemaah sekalian, bila kita nak buat satu perubahan, nak suruh manusia ni jadi baik, kita juga kena berkorban. Daripada awal-awal lagi. Permulaan kita daripada mana? Kita mesti letak. Dalam rumah aku, mesti ada salah seorang daripada anak kita ni yang hafal Quran, yang mengaji hadis, yang mengaji fiqh, yang memahami agama. Kena ada. Hai, saya kan anak tak nak pergi tok pondok. Asrama pun tak terurus. Tak. Anak orang lain duduk mengaji, tempat molek-molek anak kita mengaji. Lah. Mana berat nak pergi tinggal anak mengaji di tempat sekolah agama walaupun prasarana tak apa comel, nak banding dengan Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim pergi tinggal Ismail di tempat yang tak ada manusia. Mana berat? Berat Ismail lagi. Kita ni pun kena pilih-pilih juga. Mata kau ke buka mak tapi pakat gi atas belaka. Kena kita tengok anak buat gapo. Ni kita dok tengok hari ni satu fenomena yang menakutkan kita. Tak, ibu bapa kena ambil cakna, kena sedar. Kita atas anak kita suruh mengaji Quran. Dia ada ajar mengapa qasidah duduk bergendai dalam masjid. Ini bahaya. Lepas atas anak, kita tengok anak kita tu mengaji gapo. Kalau tengok setahun berapa juzuk dah hafal Quran. Baru surah Yasin. Surah Wadduha ke bawah boleh buat maya tarawih baru. Nah, hok hafal je gapo dia? Duk ngapa lagu-lagu. Ambil baliklah kita tempat lain. Ingat. Sekarang ini satu fenomena. Macam-macam kita tengok dalam internet. Hok mari duduk bergendai apa melompat-lompat. Kata-kata ini bahaya. Jadi pendidikan anak itu sangat besar. Sebab itulah peranan Nabi Ismail alaihissalam dididik oleh ayah dia sehingga anak Ismail akur dengan ketetapan yang dibuat oleh ayah dia Nabi Ibrahim alaihissalam. If'al ma tu'mar, buatlah. Sebab dia yakin dengan ilmu yang dimiliki oleh dia. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Baik para jemaah sekalian, bila kita mari kepada pengorbanan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia berkorban setiap tahun. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari Muslim, diriwayat oleh Imam Muslim berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berkorban. Nabi kita korban semua, tengok dalam. Kita bagi ketah lain tu, ketah ni habis dah. Wa an Anas radhiyallahu anhu, Anas kata apa? Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safhi. Mana Nabi kita dia sembelih dua ekor kibah yang besar, dia tak kaki dia atas pipi ni, dia sembelih dengan tangan yang mulia. Nabi kita baca bismillah dan dia bertakbir. Mana ini di antara sunnah yang kita kena hidupkan. Sebab anda tengok ada sahabat-sahabat kita pendakwah, kita pun tak tahu. Tidak tahu apa ni angka. Dia kata umat Islam di Malaysia ni 2% saja yang melakukan ibadat kurban. Ada tengok kenyataan itu. Jadi kita tak tahu siapa dia buat kenyataan itu 2%. Mana kalau 2% ni tidak banyak. Bagaimana kita nak kempen supaya setiap rumah ada kurban? Dia kata ustaz, setiap rumah kurban tak habis daging. Kita tidak suruh kurban lembu, kambing pada dah. Kambing pun mahal. Berapa kambing sini? Kalau kita nak kurban kambing cukup umur berapa? Lebih kurang dengan lembu juga sana ni. Hak kata 900 ni lembu. Kambing? Kita kena buat satu budaya. Kita duduk negara Arab. Orang Arab mudah ya dia. Dekat nak raya sehari dua lagi, dia pergi pasar kambing, dia tengok hak cukup umur molek dah, dia balik dia perah kambing rumah dia. Lepas balik semalam raya, dia sembelih kambing, pakat duduk jamu situ ya dia. Panggil jiran-jiran orang miskin bagi daging ataupun dia masak. Kita kata mudah buat dia. Kata ustaz, kita ni tak ada duit.
Lepas tu, nak pergi korban hak 200 setengah di India. Hak orang keping. Ya Allah kata tak piti. Tengok molek. Korban ni satu syiar ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukannya satu benda yang kita kata suka-suka main-main. Ada juga orang ada duit. Dia kata apa? Leceh lah ustaz, kita nak sembelih korban, kita nak raya. Jadi kita hantar ke luar negara lah korban kita ni. Kita pakai kek di rumah. Mana ke syiar korban? Tunggu video. Jadi kau korban pakai video gitu. Jadi dari sudut wakalah. Tetapi tuan-tuan kita kena ingat, kita bila kita nak korban, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam zabaha biyadihi, zabaha Umar, dia sembelih 2 ekor kambing dengan tangan dia. Itu yang paling afdal. Tapi kalau kita tak reti nak sembelih, sama ada mungkin jadi dia muslim, tak reti nak sembelih, ataupun kita tak biasa sembelih, jangan nak gurau. Nah, yang tak jadi tak makan kambing lah kita gitu. Kita hadir sekali, sekurang-kurangnya kita boleh niat depan kambing kita boleh bertakbir bersama-sama, kita boleh baca bismillah, dan darah kita iraqatud dima, titisan darah daripada korban kita tu kena tangan kita. Apa yang lecehnya? Ini ibadat. Ibadat itu korban. Melih korban itu ibadat. Daging boleh kita, tapi takwa tu Allah Ta'ala nak. Mana bila kita kata kita nak takwa, kita kena pilih hak molek-molek, jangan pilih hak paling kurus. Dia kata, jadi boleh tak boleh kita setiap rumah mesti ada korban. Tapi saya ni ramah atas rumah ni. Hak ramah tu lah kita atas luar negara, hak murah-murah tak apa. Suami, ayah kita kata korban kambing sini RM1,000. Tidak kambing pun satu bahagian daripada lembu. Contohnya, anak dia ada duit, hantar pergi Palestin berapa ratus, hantar pergi ke India, hantar pergi ke Myanmar. Hak mana paling murah sekali? India rasa 200 setengah ya orang duduk Island. Tak apa, tak salah. Tapi yang kita naknya tuan-tuan dan puan-puan, jangan mati syiar korban itu di mana? Di tempat kita berhari raya. Habis ada. Orang mampu ada. Sebab itulah hadis Abu Hurairah. Hadis ni agak berat juga kalau kata-kata dia. Hadis ni ada yang mengatakan marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ulama kata ini daripada kata-kata Abu Hurairah. Kita sebut dua-dua. Man kana indahu sa'ah. Siapa dia ada kemampuan. Ada kemampuan maknanya ada duit. Setakat nak beli seekor kambing, nak ambil sebahagian daripada lembu tu boleh. Falam yudahi, tapi dia tak korban. Dia tak ada semulih korban. Fala yaqrabanna musallana, mu jangan mari tempat sembahyang raya kita hari ni. Tak saya mari dekat sini. Dia duduk sembahyang lain lah. Duit ada tapi bakhil. Kenapa? Kita nak. Jadi kempen ni kena kuat. Jangan kata tak apa dah, tahun lepas gerbang dah, tahun ni tak ke gerbang pula. Mana ada lagu tu? Raya Cina baru ni sembelih dah lembu. Ni gerbang, jangan. Korban ni waktu dia, bukan waktu Cina raya. Ni ada setengah orang ni, dia buat kenduri, makan-makan puak dia, kenduri arwah istilah puak dia. Tak, belum raya haji. Lepas tu bila mari hari raya haji, tak ada korban sebab melih dah baru ni. Kita kata tak kena. Ada sebuah buku, tuan-tuan baca, buku ni menarik. Ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Hafizahullah Ta'ala. Buku ni kalau payah nak jumpa, tuan-tuan boleh tengok dalam apa ni, dalam Facebook Abu Anas pun ada. Kita letak situ. Tajuk dia antara sunnah dengan bid'ah. Nak dengar cerita ni, menarik. Syekh Qaradawi ni duduk dalam kelas. Dia duduk dalam kelas. Dalam kelas pengajian dengan tok syekh dia. Bila mari siapa masa dekat nak raya haji, dia kata, Syekh, boleh tidak Syekh tolong kempen masyarakat supaya berkorban? Buat korban, majlis korban hari raya. Syekh dia kata, mu ni tak faham ni. Orang kapur kita orang miskin. Nak suruh korban gua tak ada harta. Sedap juga dia punya ayat. Kata di Syekh Yusuf ni kata, Tuan Syekh tahu ke tidak? Puak-puak ni kalau hari haul ni hari kematian Syekh Tok Said Badui apa benda di Mesir tu. Oh, nya sembelih kambing tu kok. Usul kambing, wan naik kereta, wan naik embah kambing pergi sembelih situ. Beribu pergi sembelih. Tapi hari raya haji pakat tak sembelih. Ingat kau Syekh nak sokong dia. Syekh kata mu ni menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Nya hambak tu daripada kelas. Hambak tu daripada kelas. Itu baca dalam kitab tu menarik tuan-tuan. Jadi kita kena ingat. Kita kena ingat bahawa
Bila mari satu-satu amalan daripada Nabi SAW, kita kena kempen. Tak kira 2%, 3% itu mungkin lah. Sebab orang tak korban, kalau orang ada dalam sebuah rumah tu ada 10 orang, dia tak korban 10 ekor kambing. Ayah yang korbannya. Sebab Nabi SAW dia sembelih 2 ekor kambing, 2 ekor kibas. Satu kibas untuk Nabi SAW, untuk dia dengan keluarga dia. Jadi boleh dari sudut hukum fiqhnya, kalau ayah sembelih, kita kata ini kurban untuk aku dengan anak-anak aku, ahli rumah dia. Boleh. Dan tapi kalau ahli rumah kita tu hak besar-besar belakang dah. Anak-anak hak orang panggil ada kerja masing-masing, membuat sendirilah pula, duk gantung dengan ayah. Dak duit beli orang lain, kita kata jangan. Jadi para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, itulah di antara yang kita nak kempen tuan-tuan, bahawa korban ni satu syiar agama dan yang besarnya pengorbanan. Hoi, pengorbanan ni berat juga ustaz. Sebenarnya kita kena mikir. Pernah satu hari Nabi kita salah, dia tanya sahabat, para sahabat, siapakah di kalangan kamu orang yang harta orang lain lebih dia sayang daripada harta dia sendiri? Sedap juga soalan. Siapa di kalangan kita harta orang kita lebih sayang daripada harta kita? Dia tak jawab tuan-tuan. Ada ke tidak sini? Mana senyap tu? Ada. Harta orang sayang, harta kita tak sayang. Tak ada. Kau ada? Takut ada orang sini. Muslimat punya ada. Kita belakang ni ledah lah tu. Kau tu dia tak jawab tu. Dahlinya Nabi kata apa? Harta kita, ni harta hak kita, hak jadi hak kita, hak milik kita. Hak lo ni nama kita je. Nama kita dalam bank, nama kita atas tanah, nama kita rumah sewa, nama kita. Apa kerja harta kita? Nabi kata hartamu hakmu makan. Hak jadi bajar dah tu, itu harta kita. Pakaian hak kita pakai, lusuh dah, itu hak kita. Hak kita sedekah lillahi ta'ala, itu hak kita. Wa ma siwa zalik, lain daripada itu, jawabnya harta orang lah tu. Lah ni baru nampak. Kita sayang orang ke, sayang hak kita. Baru ngaku. Sayang hak orang. Nak korban. Berapa korban? 700. Allah mahanya. Maha apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Bila kita lagi maha, lagi besar, lagi banyak pahala. Lepas pula, kalaulah kita sudah kita korban lagi tu, kita tengok saja ya. Nah, orang tu ambil, orang ni ambil kita ke depan saudara ya. Tengok, tunggu orang sedekah pula kita. Menasabah juga. Ni bila kita korban masuk dalam besen kita. Cuma ulama fiqh kata bagi 3 hak comelnya. 1/3 kita makan. 1/3 lagi kita buat hadiah. Hadiah ni mana kita boleh jamu orang kaya-kaya. 1/3 lagi untuk orang miskin. Itu comel. Tapi boleh makan juga. Hak tu punya fikir 10 kali balik buku akaun bank. Nak ambil hak 500 ke hak 1000. Akhir sekali India mari. Berapa? 250. Allahu akbar. Tuan-tuan mai kita biar kempen biar jadi. Nah, satu rumah satu korban. Anak tidak izin melihat korban. Anak ni, Abu Anas ni izin mengempin tuan-tuan berkorban di mana kamu berada. Itu kita kempen. Ada juga kasan kata ustaz boleh tak jadi duta syarikat kita untuk korban sana sini. Kata saya tak boleh. Sebab saya kempen berkorban di mana tempat kita berhari raya. Dan saya tak kata salah tuan-tuan nak atas luar negara silakan. Tapi jangan tak ada di rumah. Jangan mati syiar korban di rumah kita sendiri, jangan ada. Boleh tak kita buat setayara? Melih kambing, melih buat kita ya, buat kita. Anak-anak kita sembelih. Lepas tu kita ambil bagi 3, cari jerai-jerai hak miskin-miskin kita bagi. Lepas tu hak lain-lain ni kita buat jamu, tak ada masalah. Kena ada budaya syiar itu biar ada. Itulah yang dikatakan syiar. Bahasa telah wal budna ja'alna lakum min syairillah. Unta itu di antara syiar agama Allah. Bagi ni orang kafir macam-macam, kafir pergi sembelih Mekah lah, kafir situ. Kita kata Mekah ada daging dam. Dam ni kalau orang masuk Mekah buat haji tamattu, wajib dia kena sembelih seekor kambing ataupun satu bahagian daripada unta, daripada lembu, wajib kena buat. Sampai nak dengar cerita lagi kau tak sirah. Takut lewat ni kita lepas pada sedia kita berhenti. Tapi kalau nak dengar cerita nak royak, nak dengar
Waktu anak pergi Mekah, dia panggil Hajjatul Islam, haji hak Islam, mula-mula lagi. Allah rahmat ayah kita ni, bila anak dia balik, dia bawa pergi haji. Haji hak Islam lah. Anak pergi pada tahun 82. Ada orang pandai kira umur dah lah tu dah. Tahun 82 tu haji Islam. Bila kita pergi, siapa di Mina, abang yang duduk di jaga Mekah, dia kata, mari kita pergi tempat sembelih korban. Jalan kaki pergi. Masa tu dekat ya. Di Mina tu lah tempat sembelih korban. Kita pergi ni berdoza penuh. 4-5 buah berdoza. Jangan tolok, kata tolok, duduk gali lubang. Kata apa ni? Dia kata daging ni, orang ambil dagingnya. Tulah-tulah, belulah, terpakai tok sini. Berdoza kat timbus. Busuk bangas itu. Allah kata, banyaknya daging pembaziran berlaku. Tuhan tidak suruh lagu ni. Tuhan suruh ambil semua sekali. Walaupun dia tak sedar daging, tak sedar kau. Tak, dia nak takwa, tapi tak takwa juga kita kalau main pembaziran lagu ni. Jadi alhamdulillah, pihak IDB dipanggil Islamic Development Bank di Jeddah tulis kertas kerja kepada kerajaan Saudi, mereka nak buat tempat sembelih yang moden, yang comel, siap dengan peti untuk simpan daging tak hilang walaupun sekilo pun kita tak mau pembaziran. Alhamdulillah, kita pergi lepas pada tu 2-3 tahun, dia kata tak ada lagi hot tempat sembelih, hot berapa ni capok daging dengan berdoza tadi tak ada lagi. Sekarang ni sudah ada, dia panggil Maslah An-Numuzaji yang comel di dekatnya sebelah pada Mina. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni daging dia banyak. Dia ada tanda. Hari pertama kita akan sembelih korban. Contohnya, atau sembelih dam. 24 jam orang kerja. Waktu anak belajar di Madinah dulu, pernah kita dilantik oleh pihak universiti, pelajar-pelajar ni untuk boleh pergi haji, untuk boleh permit haji tu, kita kena tugas pergi jaga kambing. Boleh jaga malam, bukan jaga kambing, malam kambing. Dia panggil panel syariah, tengok kambing kan. Kambing ni kalau jalan ngongek-ngongek itu tak sah korban. Al-Araj. Tengok kambing bawa botol sebelah kau, telinga cabut, ni tak sah. Jadi kita ada cap. Tengok ni perak pakoh, ni tak sah. Sebelah kita doktor perubatan pula, kebek mata tengok. Ada tarik mata kau, ada apa. Jadi hal ni tak lulus dari sudut kesihatan. Jadi 2 orang kita panel. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, hari ni di Mekah sangat terkawal. Dia punya daging-daging dia masuk, dia cok, ni dam, tak boleh keluar daripada Mekah. Yang ni korban boleh hantar ke luar negeri. Dia ada warna syiar. Kita kata alhamdulillah, itulah hidupkan syiar kita, syiar agama kita ni kita hidup. Alhamdulillah, setiap rumah kita biar ada korban. InsyaAllah, mudah-mudahan kempen kita ni berjaya. Sunnah Nabi dihidupkan. Jangan jadi macam Qardawi kena halau daripada kelah dia, kerana bagi cadangan ke Tokseh supaya hidupkan sunnah Nabi. Dia suka pergi sembelih ke kubur-kubur. Hak sembelih kubur ni kuat lagi. Hak di kubur satu penyakit. Hak di tugu Portugis ada. Anak pergi di satu pulau, nak banyak nama pulau ni. Kayaknya marah dia orang situ. Kita pergi di pulau ni ada tempat pendaratan Belanda. Belanda mari ambil biji masa tu. Jadi ada tugu dia tu. Mamu hok jaga surau tepi kubu tu, dia kata ustaz, kita kena perhati benar sini. Kalau kereta berhenti nampak buka bonek waktu kambing tu, pergi tambak, pergi halau lalu. Dia nak pergi sembelih di kubu tu. Hok kubur satu, di kubu, di tugu, hok orang putih, penjajah dulu pun tempat sembelih juga situ. Allahu Akbar. Habis kata ustaz buat lagu mana? Ginilah kita kata dia. Awak tak say nak kau dak kambing ni. Tak say, nak mari lepas nazar ya. Tak usah sembelih di kubur lah. Wi kau surau ni, wakil kita sembelih lah. Bila-bila kita buat kenduri makan di surau. Jadi, masyarakat ni jangan pandai lekeh lah. Benda-benda khurafat, benda-benda yang menyalahi sunnah ni, orang minat. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita kempen muslimin dan muslimat yang di mana saja berada di seluruh dunia ni, tahun ni ada kempen, ada setiap rumah ada korban. Boleh ke tak boleh? Kecuali orang tak mampu sungguh, tak apa. Saya tak gerak ustaz, bukan bakhil, bukan saya piti, bukan kopi, tapi memang tak ada duit. Kita istihad tak ada duit, orang lain gitu dulu lah sembelih. Orang tulis sembelih tu jangan pula tunggu ambil jabir dah. Orang sembelih awak lalu. Mana? Lalu saja. Korban dak, mari tulis sembelih, pun tolong melapah pun dak. Nanti orang atas rumah kita penat juga lagu tu. Tak. Baik kita tolong. Ada orang yang korban dengan duit dia, ada orang korban dengan tenaga dia. Kita kata alhamdulillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan
korban dan pengorbanan ini sedikit tazkirah kita ada manfaatnya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekian aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.